Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah bacaan suratul Waqiah yang kita telah lazimi pada setiap malam permulaan malam kita, permulaan hari kita. Maghrib ini permulaan hari bagi orang Islam tu. Tarikh ni ataupun perkiraan itu bermula maghrib. Jadi kita mulakan maghrib, insya-Allah kita cuba laziminya dengan suratul Waqiah, kerana padanya itu membicarakan tentang kiamat, membicarakan tentang syurga, membicarakan tentang neraka, membicarakan tentang golongan kiri, golongan kanan. Bagaimana nikmat bagi golongan kanan itu, alangkah mulianya golongan kanan itu. Allah kata alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita ulang setiap hari, mudah-mudahan melekat di hati kita. Kita timbul rasa yakin akan hari akhirat itu benar. Kita tahu, tapi sejauh mana kebenarannya, sejauh mana penghayatannya, sejauh mana kita nak menyelami akan erti akhirat yang sebenar. Sebab itu sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, dalam tajuk kita pada malam ni, jangan salah menilai nikmat. Jangan salah menilai nikmat. Jangan salah meletakkan nikmat. Apabila kita salah meletakkan nikmat, nikmat yang kecil kita besarkan, nikmat yang besar kita kecilkan. Yang pertama, kita akan jadi orang yang zalim. Apa makna zalim? Tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Lawan zalim apa dia? Adil. Meletakkan sesuatu pada tempat. Maka bagaimana boleh jadi zalim? Salah meletak nikmat. Apa maksud salah meletak nikmat? Nikmat, kurniaan yang Allah berikan kita dalam rupa bentuk dunia. Dunia. Ada yang bertanya saya, Ustaz, dunia ni apa Ustaz? Kata para ulama, dunia itu adalah apa yang kita tinggalkan. Seluruh apa yang ditinggalkan itu, itulah dunia. Apa yang kita tinggalkan? Semua. Anak, isteri, suami, harta, pangkat, duit, semua. Wa ima, badan kita pun akan ditinggalkan di dalam kubur. Malah badan kita akan menjadi makanan bagi cacing. Makan tanah kita, kita dari tanah min turab. Kita daripada min turab. Hanya kalau kita lihat dalam surat Al-Waqiah tadi kita baca ayat yang ke-37. Wa kanu yakuluna iza misna wa kunna turaba wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun. Apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, menjadi tanah min turab. Dan kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum pun, kalau kita baca surah Ar-Rum ayat 20, daripada tanah. Daripada tanah masuk dalam jasad kita ni, masuk dalam kubur, apa jadi? Jadi tanah. Dimakan cacing, dimamah, jadi tulang belulang, habis. Ada satu pun yang tinggal. Melainkan jasadnya Allah jaga, Allah pelihara. Itu saja. Baik, cuma nak bagi tahu, dunia ni, kurniaan dunia, rujukannya apa? Kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat 77. Surah An-Nisa ayat 77. Nah, kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 77, apa kata Allah? Allah kata apa? Kul mata'ud dunya qalil. Kul mata'ud dunya qalil. Kul mata'ud dunya qalil. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Wa la tuzlamuna fatila. Kesenangan di dunia ini hanya sedikit, qalil.
sedikit. Qalil. Ayat 77. Bukan 177. Ayat 77. Nah. Baik, ayat 77, nisbah dunia tu nikmat dia kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Dunia ni kurniaan, dunia ni nikmat, tuan-tuan. Dunia ni nikmat, tapi kecil. Suami itu nikmat, isteri itu nikmat, anak itu nikmat, makan itu nikmat. Semua yang ada di dunia ni nikmat. Tetapi bila kita membesarkan nikmat yang kecil dengan cara membesarkan dunia, walhal nikmat itu kecil. Apa maksud kecil? Maksudnya kepuasan, keseronokan yang ada pada suami, anak, isteri, duit, sehat, makan, jalan-jalan cari makan, jalan-jalan pergi Langkawi, sana sini, sekarang dah buka dah, terbeliak biji mata nak keluar sana sini, lama sangat dikurung, kecil. Yang jadi masalah, nikmat yang kecil, sepatutnya kita kena alihkan kepada nikmat yang besar. Sepatutnya. Apa dia nikmat yang besar? Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Nikmat yang besar itu adalah akhirat. Jadi nikmat pada dunia ini jika tidak diletakkan pada nikmat yang sebenar. Nikmat apa yang sebenar? Nikmat akhirat. Nikmat akhirat berbincang tentang apa? Nikmat akhirat berbincang tentang amalan. Amalan. Kita kena jadikan amalan. Suami kena ada amalan pada suami. Isteri kena ada amalan pada isteri. Setiap dunia yang kita pegang, jadikan amalan supaya ianya bertukar menjadi nikmat yang besar. Bukannya membesarkan nikmat dunia. Dapat duit, belum besar lagi cerita. Dapat kahwin, belum besar lagi cerita. Dapat anak, belum besar lagi cerita. Belum. Tetapi manusia salah letak nikmat. Nikmat dapat duit tu besar. Nikmat dapat dunia tu besar. Sehingga bila dia membesarkan nikmat dunia, dia tidak melaksanakan nikmat yang sebenar. Itulah akhirat. Dan nikmat dunia ni, ya kita seronok, tetapi seronok itu tidak boleh dibesarkan. Seronok itu hanya boleh dibesarkan, seronok itu hanya boleh kita ketengahkan apabila kita melakukan suruhan, meninggalkan larangan. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Allah kata terang-terang, yang mana akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, mendapat pahala. Jadi nikmat yang besar di dunia ini adalah pahala. Tapi kita terbalik. Kita dapat dunia nampak besar. Ini ujian iman. Pahala tak nampak. Sebab tu kita lebih memilih dunia daripada memilih akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-A'la, bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun liman ittaqa wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat ni nak dekat sama. Bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan manusia akan memilih dunia, harta dengan pahala. Mana yang seronok? Mana yang kita lagi seronok? Harta dengan pahala. Seronok tak kalau infak dekat surah An-Nur? Seronok tak kalau infak sebagai penuntut ilmu? Ke seronok lagi berbeli belah belanja-belanja? Kadang-kadang kita ni gagal nak melihat
Bukan kata membeli itu tidak bermanfaat. Kalau beli itu untuk membahagiakan, menggembirakan keluarga ke, nak sedekah ke, okey. Tapi masalahnya sekarang, kita tersalah seronok. Nampak? Kita melihat harta itu jaminan kita. Kita tak nampak pahala. Kita tak nampak pahala itu jaminannya. Kita nampak ada suami dia dah jamin dah. Tidak, tuan-tuan. Ada suami belum ada jaminan. Dia kena ada pahala pada suami, baru ada jaminan. Baru ada keseronokan. Allah berfirman, ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beramal soleh. Tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Yang gembira, yang seronok patutnya adalah amal soleh. Contoh sekarang ni, Ustaz, macam mana nak bina gembira tu, Ustaz? Pertama, kita kena tahu setiap yang kita lakukan itu adalah suruhan Allah. Contoh, berbuat baik dengan suami, suruhan Allah. Berbuat baik dengan isteri, suruhan Allah. Infak, sedekah, suruhan Allah. Datang majlis ilmu, dengar kuliah, suruhan Allah. Baca Quran, suruhan Allah. Apa saja suruhan Allah, kita niatkan kerana Allah. Macam mana, Ustaz, untuk isteri yang suka buat amal tapi abaikan suami? Sia-sia. Sia-sia, Puan Syida Mida. Kerana amalan yang utama itu mesti diutamakan. Amalan sampingan ataupun amalan yang menjadi dokongan ataupun support system. Bagaimana nak support kalau tiada trust? Amalan dengan suami itu suruhan Allah. Apanya Allah suruh, patutnya seronok. Husnuzan. Husnuzan. Apanya Allah suruh? Pahala tak pahala, kita tak tahu. Tapi kita tahu ini Allah suruh. Allah suruh solat awal waktu. Seronok. Ustaz, saya tak boleh nak rasa. Dua keadaan orang yang tak boleh nak rasa seronok. Ini kalau dalam kita lihat, keseronokan ini dirasai oleh hati. Bila hati tak boleh rasa keseronokan itu, kita bimbang hati kita mungkin berada dalam keadaan sakit, qalbun marid. Hati yang sakit. Malah kita bimbang, barang siapa yang tak seronok dengan amalan, dia benci pula tu. Dia tak suka. Orang ajak-ajak di kuliah ni, dia tak suka. Orang ajak-ajak infak ni, dia tak suka. Orang baca Al-Quran, dia tak suka. Orang cerita pasal akhirat, dia tak suka. Orang cerita pasal syurga neraka, cerita pasal jadi isteri solehah, dia tak suka. Itu hati yang mati, qalbun mayyit. Kalau hati dia tak boleh rasa seronok, kemungkinan hati dia sakit. Contoh tekak tak boleh rasa sedap. Mungkin tekak dia sakit, kita rawat. Mungkin dalam hati dia, sebab dia seronok kat dunia, dia tersalah seronok, dia besarkan nikmat dunia, sampai dia tak boleh rasa nikmat akhirat. Bahaya. Bahaya. Dia akan rasa tawa mungkin. Dia rasa tawa, tak senang hati mungkin. Nah? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dibiarkan keadaan itu, dibiarkan tanpa ada apa-apa tindakan, maka kita bimbang hati itu akan jadi mati. Ya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Allahumma salli. Banyaknya app itu. Alia Imam Supaat. Salam Ustaz, macam mana nak tahu suami redha pada isteri?
Macam mana nak tahu suami redha pada isteri? Sekarang ni cerita dia, ni ramai kadang-kadang kita salah faham. Puan Norzita Jalil dan semua para isteri yang dikasihi Allah sekalian. Jawapan soalan ini sama juga dengan bagaimana nak tahu Allah redha dekat kita. Bagaimana nak tahu Allah redha dekat kita? Kata ulama, dalam membahaskan konsep redha ni, dia mesti bermula dari diri kita. Meredai segala ketentuan Allah. Itu tanda Allah redha kat kita. Kita redha. Redha ni apa maksudnya? Terima. Berlapang dada. Hatinya lapang. Sebab apa? Redha itu adalah kerja hati. Hati yang menerima takdir. Jadi bagaimana nak tahu suami redha ke tidak? Soalan itu sepatutnya dijawab oleh isteri. Isteri ni, dia kena mulakan, dia kena redha bahawa suami itu adalah datang dari Allah. Dia meredai segala takdir yang Allah tentukan pada suaminya. Selagi mana suaminya tidak menyuruh berbuat kejahatan, selagi mana suaminya tak menyuruh berbuat maksiat pada diri dia, dia meredai suami dia. Apa maksud redha ni? Dia terima. Itu menunjukkan isteri yang diredai Allah terlebih dahulu. Ingat, dia tidak boleh menjangkaui. Dia mesti redha Allah dulu sebenarnya. Baru dapat redha suami, redha manusia. Cuma, dalam konsep redha suami adalah suami yang tidak redha pada perbuatan jahat, pada perbuatan buruk. Sekiranya suami meredai perbuatan buruk, perbuatan dosa isteri, maka suami akan menanggung murka Allah SWT. Jadi suami tak boleh ridha dengan perbuatan buruk, dosa buruk, perbuatan jahat isteri. Tapi tak bermakna suami senang-senang redha tak redha. Abang tak redha, tak masak sambal belacan. Abang tak redha, tak masak kari kepala ikan. Padahal isteri dia baik, isteri dia masak elok-elok. Cuma tak boleh nak memenuhi kehendak suami itu 100%. Ingat, konsep redha seorang suami mesti selari dengan ridha Allah. Suami tak boleh sewenang-wenang redha tak redha atas isteri. Tak boleh. Bukan itu konsep redha. Tujuannya apabila contoh, tengok suami isteri dia ni jenis asyik membazir. Asyik nak membeli je kerja dia. Hubbud dunia. Suami pun cakap, abang tak redha dengan perbuatan kamu ini. Ingat, suami cakap macam tu adalah sama dengan KPI Allah. Allah pun tak redha dengan orang yang membazir. Abang tak redha kamu buka aurat. Kamu buka aurat, kamu kerja menarik perhatian orang lelaki tabarruj, abang tak redha. Bila sebut perkara yang Allah tak redha, kemudian suami pun tak redha, terang-terang Allah tak redha. Itu maksud dia. Bukan senang-senang main kata redha tak redha, redha tak redha. Itu dia. Jadi suami sepatutnya menanggung tanggungjawab untuk meredai isterinya yang sudah berpenat-penat untuk mentaati Allah dan diri dia. Mentaati suami ini suruhan Allah. Suami boleh tengok isteri dia berpenat-penat untuk mentaati Allah dan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suruh taat dengan suami. Tidak buat suami sakit hati, menerima suami dengan seadanya. Yang mana antara ciri yang Nabi kata mafhum hadis seorang isteri yang baik ini salihah, qurrata ayun, tengok sejuk. Sejuk tengok Allah, baik perangai. Tapi suami yang banyak perangai tak kira. Isteri yang baik, buat apa segala Allah suruh, tinggalkan apa segala Allah larang. Dia jaga suami dia baik-baik. Tiba-tiba suami kata, abang tak redha. Dia tak redha atas apa? Atas apa dia tak redha? Sebab tu redha tak redha ni bukan suka-suka suami. Dan isteri nak tahu tidak, dia kena tengok amalan dia. Kalau dia buat benda yang Allah murka, terang-terang
takkan dapat redha suami. Terang-terang buka aurat, tidak taat, tidak jaga solat, tidak jaga apa yang Allah suruh, sudah pasti walaupun suami dia abang redha kat kamu yang takkan dapat. Sebab keredaan suami tidak sama dengan apa yang Allah nak. Nah, begitu. Walaupun isteri buat apa-apa yang dia suka dia nak buat, tak boleh. Itu dia. Sebab itu, bila kita sebagai suami dan isteri, syarat utama kita ni, sebagai umat Islam dan hamba Allah, kena tahu hak Allah terlebih dahulu. Kita kena tahu hak Allah terlebih dahulu. Dan menjaga hak Allah. Saling ingat mengingatkan. Menunaikan segala suruhan. Meninggalkan segala larangan. Itulah hak Allah. La tusyrik billah. Jangan syirikkan Allah. Itulah hak Allah. Memberikan segala amalan kepada Allah dengan bersih tanpa ada penyekutuan. Itulah hak Allah. Jadi makna kata, nikmat yang besar itu adalah apabila suami, isteri masing-masing mampu meletakkan keutamaan dalam kehidupan itu adalah buat sampai Allah suka, jangan sampai Allah murka. Itu dia saya ringkaskanlah. Buat sampai Allah suka. Bukan sekadar nak buat suami suka. Buat sampai Allah suka. Allah suka apa? Allah suka isteri yang berlemah lembut, ibadur rahman, yamshuna 'alal ard hauna. Hamba aku ni, Allah kata, yang berjalan atas bumi atau muka bumi ini, yamshuna 'alal ard hauna, dengan merendah diri. Dia dengan suami merendah diri. Ini Allah suka. Automatik suami pun suka sebenar. Suami tak betul, dia tak suka isteri yang merendah diri ni. Cabut waya ramak. Begitu juga dengan suami. Sifat ibadur rahman, hamba aku ibadur rahman. Ya. Sama juga yang berjalan di atas muka bumi ini dengan hauna, dengan rendah diri. Tidak berbangga dengan isterinya. Kau tahu? Kau tahu aku siapa? Kau tahu aku siapa? Aku dah sara semua. Amboi. Betul tak? Ustaz, kalau buat kerja rumah boleh ke minta tuan suami buat juga? Puan Zatun Nuriyah, kat sini kita kena perkemaskan pemahaman kita. Puan Ali Aiman Supaan ni kalau punya up dah sampai 3 kali. Kurang gemar pula saya. Jangan up banyak kali. Jangan up banyak kali. Kurang gemar. Walaupun soalan tu penting, sekali cukup. Allah izinkan jawab. Baik. Jangan buat macam tu, tak sesuai. Ni kena tegur direct. Minta maaf. Baik. Buat kerja rumah ni begini. Dalam konsep kerja rumah, kenapa kita sampai tahap terpaksa tengok suami kena tolong? Kenapa? Tanya soalan tu. Adakah dia melihat suami ni macam sedang lena, relax, tak buat apa-apa? Ataupun si isteri terasa terbeban dengan kerja rumah, dia je kena buat. Dia balik kerja, dia kena buat itu, kena buat ini. Atau ada ustaz-ustaz yang cakap macam tu. Atau ustazah-ustazah mana yang bekerja ke apa ke cakap macam tu. Nak kena faham juga konsep tolong ni. Sedangkan kalau cerita bab pahala ni, memang kena tolong menolong. Bukan kata suami tolong buat kerja rumah ke, suami isteri kena buat ke, tak. Ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Memang dalam bab kebaikan kena tolong menolong. Satu. Yang keduanya, dalam bab kebaikan kena berebut. Fastabiqul khairat. Kalau isteri tahu bahawa pahala tu besar, dia berebut nak serve suami. Bang, tak payah buat apa bang, abang duduk. Sampai suami kata, abang nak buat? Tak apa bang, abang duduk je bang. Okeylah. Ni kadang-kadang isteri terasa macam dipergunakan pula. Sebab apa? Tak nampak. Dan suami pula mempergunakan isteri dia. Rugilah. Nah, ni kena faham. Itu konsep yang kena faham. Yang seterusnya kena faham.
anak dengan mak. Senang je nak bagi mak. Sebab suami isteri ni, kita nampak macam sama level. Sekarang ni, anak buat kerja rumah, boleh tak minta tolong mak tolong buat? Mak, tolong buat kerja rumah mak. Orang balik kerja penat-penat ni, mak duduk saja ke? Boleh tak seorang anak? Katalah anak tu tak kahwin lagi. Anak dah besar, umur 30. Anak perempuan. Anak perempuan tak kahwin lagi, umur 30 katalah. Balik kerja. Kerja pun mak bagi izin, ayah bagi izin. Balik kerja penat. Okey? Kena kemas rumah tidak? Kalau mak suruh kemas tidak? Kalau ayah suruh kemas tidak? Boleh tak seorang anak perempuan cakap dekat ayah, ayah tolong sekali mop lantai. Ayah, tolong sidak air sekali. Kita sama-sama lah. Mak tengok saja ke? Wajar tak seorang anak cakap macam tu dekat seorang mak ayah? Kenapa soalan timbul kepada seorang isteri cakap kat suami macam tu? Kenapa? Sepatut soalan ni, isu ni tak timbul. Kalau dia nampak kedudukan yang Allah dah letakkan. Malu nak minta tolong tu, suami malu sepatutnya. Lebih ustaz ni suami ambil kesempatan, adakah mak dan ayah ambil kesempatan menyuruh anak-anak? Adakah satu kezaliman seorang mak dan ayah suruh anak? Satu kezaliman ke? Ni kena faham. Tapi sebab mentaliti kita sekarang dah berubah. Uruf keadaan semasa sebab ada isteri yang dah bekerja. Tahu balik penat. Tapi jangan kita terlepas pandang, itu nikmat besar. Allah kalau sayang seseorang, Allah akan pergunakan dia untuk kebaikan. Biar kita penat untuk taat. Biar kita penat untuk taat. Ini kena jelas. Ini konsep yang terbuka. Ini konsep yang terbuka. Sebab tu kena jelas. Dan suami sangat-sangat rugi kalau pergunakan isteri untuk kepentingan dunia saja. Dia ambil kesempatan. Buat tu, buat ni. Dia suruh. Lepas tu dia tak didik. Rugi. Isteri yang buat kerja rumah dalam keadaan hati yang tidak menerima keadaan itu, rugi. Suami pula tidak mendidik isteri. Satu kerugian yang cukup besar. Malah mendidik pula dengan tidak memberi faham. Kamu buat kerja rumah ni yang bukan buat kosong. Kamu buat ini penat-penat, kamu dapat syurga ya. Bagi faham. Suami kena bagi faham. Kena suami yang baran ya. Biar kita hidup ni, biar penat. Dia sedap rehat dekat kubur. Agak-agak penat, rehat. Bang, saya penat sekejap, boleh lihat tangguh kejap, saya rehat, lepas ni saya buat. Boleh. Suami pula, tak adalah jenis yang diktator. Mesti siap. Mesti buat. Itu diktator. Itu Allah pun murka. Cerita dia sekarang tak nampak kebesaran, tak nampak keutamaan. Kalau suami yang nampak nikmat akhirat, pasti dia nak didik isteri dia jadi bidadari syurga. Pasti bidadari syurga. Dia tak kisah untuk berpenat-penat di dunia demi kesenangan di akhirat sana. Kena tolak ansur, itu tidak salah. Bertolak ansur, jangan ansur-ansur tolak. Ni bertolak ansur tolak dekat suami. Di mana kemuliaan? Ikramkan suami. Tak akan hina seorang isteri memuliakan suami dia selagi mana dia melakukan segala suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah. Tak akan hina. Tak kalau dari segi suami, sudah. Dari segi suami yang suruh isteri tapi tak didik isteri dan agama wajar tak isteri tegur, dia bukan soalan tegur. Soalan dia Puan Maslidah Johari. Untuk soalan suami isteri ni, saya ambil mudah dengan mak anak. Wajar tak anak balik Mesir Azhar
Tegur mak. Wajar tak? Ke perkataan nasihat? Mana nak guna? Tegur lain, nasihat lain. Anak balik Azhar. Anak ngaji. Setiap malam kuliah dengan ustaz. Ustaz pula semua power ustaz. Makin mengaji, makin nampak mak tu tak betul. Makin mengaji, makin nampak mak tu tak betul. Adakah boleh seorang anak terus tegur mak? Ini konsep ni kena betul. Kadang-kadang kita nampak dengan suami, kita terlepas pandang. Kalaulah anak dengan mak, konsep dia sama. Macam mana muliakan mak ayah, macam tu muliakan suami. Sebab tu nikah, bila nikah, akad nikah tu transfer tugas bapa tu. Suami ni boleh bertindak sebagai bapa juga. Kena cari cara, cari jalan, nasihat dengan hati yang bersih. Seorang anak tidak boleh tidak puas hati dengan mak dan ayah. Seorang isteri tidak boleh tak puas hati dengan suami. Sia-sia amalan nanti. Isu dia sekarang, kerana apa? Kita membesarkan nikmat dunia. Ustaz, kalau suami tu diam-diam, sama juga kalau mak ayah jenis diam-diam. Diam, dia mak jenis tak mendidik anak. Macam mana? Saya mudah je, bab suami isteri ni saya akan tamsilkan dengan anak dengan mak. Ayah dengan anak. Anak dengan mak, ayah dengan anak. Macam mana? Sepatutnya isunya sekarang, kita nak besarkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat isteri tu, apa nikmat yang besar pada isteri? Jadi isteri solehah. Apa nikmat yang besar bagi suami? Jadi suami yang soleh. Jadi suami yang soleh itu tidak dikira soleh selagi dia tidak muliakan mak ayah dia. Isteri yang solehah itu sudah pasti menjadi anak yang solehah. Tidak boleh isteri yang solehah tiba-tiba jadi anak yang solehah di saat dia derhaka atau dia tidak puas hati dengan suami dia, asyik pandang buruk. Tak jadi. Kita nikmat yang besar bila jadi seorang isteri, jangan pandang lagi dah suami itu. Jangan pandang lagi dah dunia. Pandang, ini tiket aku nak masuk syurga ni. Dapat tiket nak masuk syurga dah. Apa dia? Masuklah mana-mana pintu syurga nak masuk ni. Dah dapat tuan-tuan. Siapa yang bergelar isteri? Ustaz, yang tak bergelar isteri macam mana ustaz? Dapat juga. Jadilah anak yang solehah untuk mak dan ayah kamu. Bagi isteri, anda dapat tiket untuk masuk pintu syurga. Pintu syurga mana-mana nak masuk ni. Sebab tu suami pintu syurga. Masuk. Jangan duduk tersepit, tercegat dekat depan pintu. Nanti terkepit. Masuk cepat. Perangai suami, dia tanggung dengan Allah. Dia kena jawab dengan Allah. Perangai isteri, jaga. Suami patutnya wajib mendidik isteri. Nak dapat isteri yang baik, suami kena baik. Itu sepatutnya. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Seronok cerita bab rumah tangga ni. Lajak kita nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ya, jangan tertipu dengan iblis. Jangan tertipu dengan modus operandi iblis yang nak menggagalkan isteri untuk menjadi solehah. Boleh niatkan pahala, sebab tu yang mana Puan Halizah dan semua yang mana menjadi penuntut ilmu, anda sebenarnya membuat satu pahala jariah yang cukup besar. Anda menjadi anak yang terus menuntut ilmu, niat untuk mak ayah pahala. Masya Allah, tabarakallah, mengalir pahala. Mengalir pahala tuan-tuan. Sebab itulah niat sebagai penuntut ilmu. Apa saja masa diberi harta sebagai penuntut ilmu, niatkan pahala untuk diri dan tuan. Jadi tiket tu jangan tertipu dengan modus operandi iblis, menggagalkan tugas utama yang besar. Nak masuk syurga tuan-tuan. Ni direct lane. Tak payah tunggu apa-apa lagi dah. Masuk. Masya Allah tuan-tuan. Ini semua talbisul iblis. Hati-hati. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni, besarkan nikmat akhirat, kecilkan nikmat dunia. Dua-dua nikmat. Seronok tidak jadi isteri, seronok ustaz, seronok dapat suami yang caring, suami yang ni,
Masalahnya Ustaz, suami saya bukan caring je. Tak tahulah nak kata apa dah. Tak apalah. Maksudnya, tukar nikmat itu kepada akhirat. Ustaz, saya berazam nak jadi isteri solehah, Ustaz. Macam mana caranya? Tuntut ilmu. Ikut segala suruhan Allah. Tinggal segala larangan dia. Jangan buat benda-benda yang Allah murka. Selesai masalah kita. Kemudian bersihkan hati. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Sampailah kita mati kembali berjumpa dengan Rabbul Izzati. Itu cara dia. Besarkan. Bagi seorang suami, fokus. Besarkan tugas sebagai suami yang mendidik isteri solehah. Kita kena besarkan nikmat akhirat. Seronok ada isteri. Seronok. Siapa kata tak seronok? Tapi langit tak selalunya cerah. Kusangkakan hujan kusangkakan siang tapi hujan di tengah hari. Lupalah lirik. Itulah nama pasang surut kehidupan. Susah senang kehidupan. Allah nak uji. Adakah kita besarkan susah senang dunia atau kita nampak dah ganjaran di syurga sana? Apa kita terima kesusahan dunia demi kesejahteraan di akhirat sana? Tak apa. Bismillah. Itu cara dia. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, begitulah sikit sebanyak perkongsian ilmu kita pada malam yang penuh berkah ni. InsyaAllah, terima kasih kepada pihak pengurusan JK Surah An-Nur. InsyaAllah, bakal bantu apa yang boleh Surah An-Nur kita ni, insyaAllah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah, kita bertemu lagi pada siri yang berikutnya kejap lagi. Di page saya, bacaan Surah Al-Hadid dan Suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat, dan kita meneruskan pengajian kita pada malam ini, insyaAllah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, salah kata, kurang bicara, kurang dalam penyampaian. Saya mohon ampun maaf. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakahnya. Khair. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.